Nilai dana awam yang dibazirkan. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 mendapati sejumlah RM681.71 juta dana awam direkodkan hilang susulan kegagalan pelaksanaan endam inisiatif kerajaan ketika itu. Mengikut perincian laporan yang diterbitkan semalam, kegagalan pengurusan membabitkan program penanaman padi telah menyebabkan negara rugi RM660.14 juta, iaitu nilai dana awam tertinggi yang dibazirkan. Ia diikuti pengurusan pembangunan hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi RM14.33 juta, pengurusan dan kawal sedia senjata api jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri RM6.34 juta. Ia turut membabitkan pengurusan program pemeliharaan kawasan perlindungan marine RM0.49 juta dan program galakan pelaburan bagi sektor perkilangan RM0.29 juta dan pengurusan program bandar selamat RM0.12 juta. Perkara ini antaranya berkaitan pemberian pengecualian denda yang dikenakan ke atas kelewatan pembekalan dan penghantaran baja, penyaluran subsidi dan insentif pesawah tidak optimum. Ia juga membabitkan kegagalan mengutip hasil pajakan tanah dan perolehan secara penggantian pelupusan senjata api tidak dibekalkan sepenuhnya, kata Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi melalui LKAN 2022. Dalam pada itu, LKAN 2022 juga mendedahkan sebanyak RM21.35 juta pembaziran dana awam meliputi 3 program iaitu pengurusan pekerja asing bersepadu EPPAX dan sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS sebanyak RM19.39 juta. Pengurusan program pemeliharaan kawasan perlindungan marine RM1.04 juta dan pengurusan program memperkasakan kapasiti kebolehan dan daya saing industri pembinaan RM0.92 juta. Sementara itu, 2 program dikesan tidak melaksanakan pembayaran secara teratur iaitu pengurusan program Podium Sukan Elit RM1.47 juta dan pengurusan program memperkasakan kapasiti kebolehan dan daya saing industri pembinaan RM0.05 juta tanpa menuding jari kepada Perikatan Nasional PN yang sememangnya mentadbir negara ketika semua kejadian itu berlaku. Datuk Wan Suraya memaklumkan kebanyakan isu dibangkitkan dalam LKAN telah mendapat perhatian Kerajaan Perpaduan. Katanya beberapa tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilaksana pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk berkaitan pengurusan program penanaman padi, pengurusan ramalan dan amaran banjir, kelestarian pengangkutan awam darat di Lembah Kelang serta projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah. Katanya secara keseluruhan, Jabatan Audit mendapati masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti, projek dan program kerajaan dari tahun 2016 hingga 2022. Terdapat isu yang menjurus kepada kerugian wang awam, pembaziran dan pembayaran tidak teratur disebabkan kegagalan kementerian, jabatan, agensi dalam mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada masa sama, masih ada kementerian, jabatan, agensi yang kurang teliti semasa merancang aktiviti, projek, program serta pemantauan yang tidak konsisten dan tidak teliti, katanya dalam sidang meja di Parlimen semalam. Terdahulu LKAN dibentangkan di Parlimen selepas mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong yang mana sebanyak 16 naskah dikeluarkan dengan 3 naskah membabitkan laporan audit peringkat persekutuan, 13 naskah bagi laporan peringkat negeri. LKAN itu mencadangkan 261 syur audit untuk dilaksanakan kementerian, jabatan, agensi serta syarikat kerajaan yang diaudit peringkat persekutuan dan negeri. Kepada orang ramai yang berminat untuk mengetahui perincian laporan tersebut, boleh mendapatkannya di laman rasmi Jabatan Audit Negara di lkan.audit.gov.my dan juga dashboard Jabatan Audit Negara di agdashboard.audit.gov.my selepas pembentangan di Dewan Rakyat. Jelas kegagalan demi kegagalan yang pernah dicipta Kerajaan Perikatan Nasional ketika mentadbir negara melalui langkah paling hina dalam sejarah iaitu langkah syaratan didedahkan satu persatu. Kegagalan itu bermakna keseluruhan jentera kerajaan dan kementerian yang dipimpin Menteri Cap Ayam akhirnya membinasakan negara. Jika semua laporan ini tidak benar, sila tampil dan buktikan. Jangan hanya tahu bermain dengan persepsi dan tanggapan jahat serta mencipta naratif fitnah agar kerajaan hari ini dibenci rakyat.
Kegagalan anda mentadbir negara sudah terbongkar. Dana rakyat dan wang negara dibazirkan sedemikian rupa tanpa rasa bersalah. Kerana apa? Kerana kalian hanya mahukan kuasa dan kedudukan serta hidup mewah. Bukannya rakyat yang anda fikirkan. Cukuplah 33 bulan anda mentadbir negara dengan sebegitu jahat dan menyakau duit rakyat jelata. Tanpa menuding jari seperti yang biasa anda lakukan, rakyat ingin bertanya 681.71 juta ringgit dana awam yang direkodkan hilang ketika anda menjadi kerajaan. Apa yang anda ingin perkatakan?